Jadi daripada waktu ban ni ekor sikit. Boleh? Mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, iaitulah jalan orang-orang yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah masuk kepada Kitab Zammil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasad. Kitab yang menyebut tentang celaan kepada sifat marah, dendam dan sifat hasad dengki. Jadi ini dua perkara yang besar ataupun tiga penyakit yang berat, iaitulah penyakit sifat-sifat yang tercela, yang dicela pada syarak, sebab dia mengundang bala yang besar apabila kita ditimpa penyakit ini. I'lam annal ghadaba syu'latun minan nar. Ketahuilah bahawa kemarahan merupakan satu nyalaan api yang akan marak membakar. Jadi marah tu mari daripada api. Ketika marah, manusia seolah-olah seperti syaitan yang berasal daripada api, di mana syaitan sendiri pernah berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menjadikan aku dari api, sedang engkau jadikan dia, jadi manusia, dari tanah. Jadi syaitan berbangga sebab dia jadi daripada api. Oleh kerana dia jadi daripada api, tak layak untuk dia sujud hormat kepada Adam, kerana Adam daripada tanah. Itu asal cerita yang Allah gambarkan. Punca mari manusia itu daripada api, syaitan daripada api, jadi marah ni mari daripada syaitan. Itu dipanggil kaitan. Dalam surah Al-A'raf ayat 12. Tabiat kejadian tanah adalah diam dan tenang. Sedangkan api tabiatnya membakar, menyala, bergerak dan marak. Jadi api mana boleh duduk diam? Kalau api duduk diam tu, itu lampu lampu yang tak bergerak. Jadi saya ingat bila sebut tentang api air ni, satu masa dululah, orang kita ni kalau nak kahwin, dia ambil nama laki perempuan, dia campur. Akhir sekali keluar positif negatif dia, api air campur api air sejuk. Tapi kalau sama-sama api meletup. Jadi tak boleh kahwin dua ni. Kata sedap dia, kira lagu tu. Jadi mudah lah. Jadi kalau pasal tu nak kahwin, kena pergi scan dulu dengan rumah mana-mana syekh, ustaz. Dia tengok, oh nama dua ni masalah. Dia campurlah nama-nama. Sekarang ni orang tak apa pandai lah benda tu. Cuma dia campur nama suami isteri bila nak tak nama anak kan. Itu ada. Jadi bila Yahya kahwin dengan Mahani, jadi Yamaha anak dia tu. Jadi itu masalah dia. Baik, jadi ini, tapi memanglah dari sudut orang tua-tua dia duk kira ni, api, air, tanah, macam-macam. Kita nak masuk dalam cerita kita lah. Antara kesan dari sifat marah ialah timbulnya perasaan dendam dan hasad dengki. Dalil yang menunjukkan Nabi SAW mencela sifat marah ialah hadis seorang lelaki telah berkata kepada Nabi SAW. Orang ni mari tanya Nabi, dia kata apa? Awsini, wahai Rasulullah, berwasiatlah, pesanlah kepadaku. Lalu Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya beberapa kali, tetapi baginda tetap mengatakan, la taghdab, jangan marah. Hadis ini dalam Bukhari dan juga At-Tirmizi daripada Abu Hurairah. Jadi para ulama hadis kata apa? Boleh jadi orang ni memang sifat pemarah, maka Nabi beri jawapan kepada dia sesuai dengan keadaan dia. Sesuai dengan keadaan dia. Kalau mari orang lembut, ya, tenang-tenang. Tapi kita duk baca hadis jangan marah dengan dia, nyaya. Jadi dia kata bila saya marahnya, ya, jadi orang lagu ni kita kena beri pesanan lain pula. Jangan sejuk sangat. Dah. Dia tak boleh. Macam itu dia sudut jawapan yang sesuai dengan seseorang. Tak sama. Setiap orang itu dia ada keperluannya masing-masing. Dalam hadis lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ibnu Umar tanya apa? Apakah perkara yang boleh menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla? Jadi kita tak nak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan bersifat dengan sifat marah. Jadi hadis yang kedua Ibnu Umar ini riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah lagi, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Maksudnya bukanlah orang kuat dan gagah itu dengan sebab hebat bergusti. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Jadi ini yang orang kuat betul-betul, iaitulah orang yang dapat kontrol diri dia. Dia marah-marah tapi dia boleh tahan, tidak mengamuk ataupun tidak lebih daripada yang sepatutnya. Diriwayatkan daripada Ikrimah. Ikrimah kata apa? Ketika berkenaan dengan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Allah Yahya, wa sayyidan wa hasura, dan dia akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin di sini. Kata di Ikrimah, beliau berkata perkataan sayyid, ketua di sini bermaksud orang yang dapat mengawal diri ketika marah dan sifat marah tidak dapat menguasai dirinya. Jadi ini sayyidan dengan makna orang yang tak marah. Ada juga tafsir seperti itu. Itu tafsir daripada Ikrimah. Diriwayatkan bahawa Zulqarnain. Zulqarnain ini orang yang hebat kan. Dalam surah Al-Kahfi dia ada. Telah bertemu dengan salah satu malaikat. Lalu berkata kepadanya, ajarkanlah kepadaku suatu ilmu yang dapat menambahkan iman dan keyakinanku. Malaikat itu berkata, jangan kamu marah. Kerana ketika itulah peluang yang paling mudah untuk syaitan menguasai seseorang manusia. Lawanlah kemarahanmu dengan tindakan mengekangnya dan tenangkannya dengan sifat berhati-hati. Jauhkan dirimu dari sikap terburu-buru, kerana jika kamu terburu-buru, kamu akan terlepas dari habuanmu. Jadilah orang yang mudah dan peramah terhadap orang yang dekat, yakni kaum kerabat, dan juga orang yang jauh, dan jangan menjadi orang yang sombong dan degil. Jadi asar cerita Zulqarnain ini tak ada siapa takhrij ni. Saya ada 2 naskah di sini. 2 naskah kitab ni semuanya diam gitu belaka. Boleh jadi mereka kira ini tidak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma berkait dengan Zulqarnain dengan malaikat. Wallahu alam. Saya ada yang kitab kita pegang ni satu naskah ditahqiq oleh Syekh Ali. Kemudian yang satu lagi ni ditahqiq oleh orang lain pula. Jadi dua-dua muhaqqiq diam. Saya sendiri saya tak sempat nak cari juga. Baiklah. Diriwayatkan lagi kepada kami bahawa iblis terkutuk telah menjelma kepada Nabi Musa AS. Lalu berkata kepadanya, wahai Musa, awas kamu dari sikap bengis, kerana aku boleh mempermain-mainkan orang yang bengis seperti mana kanak-kanak bermain bola. Ingatlah, mana dialog iblis ni dengan Nabi Musa. Sama lah untuk kita pun. Kalau kita bersikap lagu ni, syaitan boleh buat main dengan kita. Jauhilah perempuan kerana perangkap yang paling aku percayai, paling berkesan dalam mempengaruhi manusia, ialah perangkap yang aku pasang melalui perempuan. Jadi sebab itulah dalam Islam ini melarang daripada pergaulan bebas, dan juga orang perempuan tidak dibenarkan berhias ketika keluar daripada rumah. Jauhilah sifat bakhil kerana dengannya aku boleh membinasakan dunia dan akhirat seseorang. Jadi dengan sifat bakhil, bila orang ni bakhil, dia sedekah pun tidak, dia bagi nafkah pun tidak. Jadi bahkan orang bakhil ni sangat bahaya kerana dia nak makan pun susah. Dia sendiri, dia fikir banyak-banyak. Mahanya nak makan tak? Akhir sekali, duit banyak, pergi beli nasi buku kat tepi jalan tu. Nasi bajet dia panggil. Ini manusia bakhil, sukar untuk kita berinteraksi dengan dia. Pernah dikatakan bahawa asar ni pun sama juga, tak ada riwayat.
Pernah dikatakan bahawa takutilah sifat marah kerana ia akan merosakkan iman seperti as-sabir. As-sabir ni apa benda sabir? Dia kata jus dari sejenis pokok berduri di padang pasir, rasanya sangat pahit. Jadi benda sabir ni tak boleh nak makan kita. Pahit sangat dia ni. Sabir yang pahit tu merosakkan madu. Kalau campur dua ni rusak. Sifat marah adalah musuh kepada akal. Sifat marah musuh kepada akal. Jadi ini muqaddimah kepada bahayanya sifat marah, kerana dia akan menguasai manusia dan manusia akan berperangai seperti makhluk yang lain. Dalam ilmu psikologi, tuan-tuan mungkin ada sebahagian kita doktor sini kan. Jadi ilmu psikologi kata otak kita ni ada 3 lapis kan? 3 lapis. Jadi lapis yang pertama, yang paling bawah sekali tu, itulah lapis yang bersifat perasaan. Jadi bila kita marah, menyebabkan otak tu dia tak buka pintu. Dia tak buka untuk naik ke atas. Jadi lapis atas sekali tu, itu yang berfikir. Yang kita boleh fikir buruk baik, molek tak molek kita buat. Tapi bila kita marah, kita tak naik, dia tak terbuka pintu. Jadi dia dikuasai oleh perasaan di bawah. Karena itulah ahli-ahli psikologi kata, ketika membincangkan tentang otak manusia tu, dia kata kita jangan guna pendekatan marah, termasuk dengan anak sendiri. Kalau kita marah, otak dia tak terbuka, nak tak naik atas, dia tak fikir. Jadi bila marah ketika tu, dia pun celik mata ke mak dia. Tapi kalau gosok dia, pujuk, jadi dia akan tenang, jadi dia naik sampai ke otak yang paling atas, yang dia boleh berfikir bahawa perbuatan itu tidak baik. Jadi kita cubalah kawal, sebab kawal sifat marah tadi, kerana bila marah tu mari, dia akan berhenti di lapis pertama otak. Lapis tu lapis ada perasaan dia. Lapis ada perasaan saja, maka dia akan mudah untuk melenting dan mudah marah. Jadi punca orang marah pun sebab kita juga. Kita marah, sebabkan otak tu jadi dia tak berfungsi di peringkat yang paling tinggi. Kita berpindah kepada haqiqatul ghadab. Haqiqatul ghadab. Hakikat marah itu apa dia? Ini definisi dia dari sudut ilmu. Marah ialah darah yang menggelegak dalam hati kerana menuntut untuk melakukan tindak balas. Tengok. Dia melegak itu, dia akan naik lapis yang pertama tadi otak. Apabila manusia marah, api kemarahannya akan menjadikan darah dalam hatinya mendidih. Kemudian mengalir ke seluruh orak saraf dan seterusnya naik ke bahagian atas badan sebagaimana air yang menggelegak dalam periuk naik ke permukaan. Kita bila kita marah naik situ. Dia jadi mudah nak marah, mudah nak kena naik darah pun naik kan. Darah tinggi kata orang. Bila darah tinggi kena stroke. Jadi siapa dia nak panjang umur jangan marah-marah. Oleh kerana itu muka, mata dan kulit akan menjadi kemerahan. Semuanya membayangkan darah merah yang terselindung di sebaliknya seperti gelas kaca yang akan menyerlahkan warna air di dalamnya. Jadi pasal itulah muka kita merah kalau nak marah. Tapi terlebih lagi kalau orang yang kulit cerah tu, kalau marah nampak selalu tak. Darah akan menyirap naik seperti itu jika dia marah kepada orang yang lebih rendah kedudukan darinya, di samping dia merasakan boleh bertindak ke atasnya. Sekiranya kemarahan itu kepada orang yang lebih tinggi, lain pula. Lebih tinggi kedudukannya dan mustahil untuk dia bertindak balas, ketika itu darah akan menyusut turun dari permukaan kulit masuk ke dalam hati. Jadi terbalik. Masuk dalam hati, jadi hati itu gelora situ pula. Dengan itu dia akan merasa sedih. Disebabkan kesedihan tersebut, kulitnya bertukar menjadi kuning dan pucat. Sekiranya dia marah kepada orang yang setaraf dengannya, ini sama level, boleh kan? Boleh marah, boleh tak marah. Darah akan sentiasa naik dan turun. Justru dia kelihatan sentiasa berubah-ubah antara merah, pucat dan keluh kesah. Melakukan tindak balas adalah makanan kepada kemarahan yang memuncak itu. Jadi tindak balas akan berlaku. Contohnya kita nampaklah tak stabil dia punya keadaan. Kalau ada benda tangan dia tu ketah ke apa, dia akan ni duduk penyek ketah. Jadi tapi bagus juga biar ada benda kat tangan tu. Sekurang-kurang dia boleh lepas perasaan dia tu.
Tapi jangan bagi telefon dia, jangan rembah je, pecah telefon kita. Masa tu lah orang nak marah ni, apa ada di tangan dia campak. Lepas tu kat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis lah. 500 pecah hari ni. Jangan-jangan. Tahap marah pada diri manusia terbagi pada 3 peringkat. Ni kita belajar sikit macam mana kita nak mengurus masalah marah. Marah tu mesti kena ada. Tapi mengurusi marah itu penting. Yang pertama, melampau. Ni berat. Na'udzubillah. Yang kedua, terlalu cuai. Kurang. Yang ketiga, sederhana. Ini kita ambil yang sederhana. Perbincangan yang pertama, kemarahan yang melampau adalah tercela. Kerana ia akan mematikan fungsi akal dan agama serta menjadikan manusia tidak lagi mempunyai pertimbangan, pemikiran atau ikhtiar. Dia tak ada nak mikir lah. Mati ke mati, dia kata. Asalkan boleh lawan, kan? Pasal itulah saya tengok orang tengah marah, kita jangan pergi dekat dia. Jangan pergi dekat. Dia tak kenal orang waktu tu. Ustaz ke, siapa ke, dia tak kira. Jadi pada kita duduk kena marah dia, baik kita duduk lari sikit. Biar dia tenang dulu, cool dulu, baru kita pergi nasihat. Kalau nasihat ketika itu, jangan. Pernah kan seorang yang Nabi kita, mungkin ada dalam cerita dah ni. Nabi kita ajar dia, suruh baca auzubillah minasyaitan. Dia kata, kenapa aku gila ke? Ya, dia bukan nak ikut. Dia balah balik. Sikap kurang marah juga. Ni. Yang kedua, kurang marah. Tak marah dia, pakai senyap. Anak dia buat apa pun, tak apa. Giling kepala. Dia tengok. Astaghfirullahalazim budak ni. Dia main gitu je. Tengok isteri dia tak untuk aurat ke, tak ada masalah apa. Dia main innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tindak apa-apa. Ini masalah dia. Jadi sikap kurang marah adalah tercela kerana seorang itu tidak lagi mempunyai semangat dan kegairahan. Tak ada apa. Dia tengok, tak apalah. Gitulah. Sabar. Dia duduk main. Jadi ini silap. Siapa yang tiada langsung sifat marah, dia tidak akan berdaya untuk melatih dirinya, kerana latihan diri hanya akan sempurna apabila sifat marah dapat mengatasi nafsu syahwat. Jadi kalau kita sifat langsung tak ada marah, tak boleh. Dengan itu dia akan memarahi dirinya apabila ia cenderung kepada nafsu syahwat yang hina. Oleh itu ketiadaan sifat marah adalah satu keadaan yang tercela. Kerana itu bersederhana dalam marah adalah dituntut. Jadi kita tak boleh langsung. Kalau tak ada langsung sifat marah, berat kita. Orang mari buat apa kita sekeh kepala kita pun tak apa, sabar. Tak? Orang mari kutuk kita pun sabar. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali kata apa? Marah di tempat yang patut tak marah itu bodoh, nama dia. Tapi tak marah di tempat patut kita marah itu lemah. Jadi kita ni jangan jadi bodoh dan juga jangan jadi lemah. Kita marah di tempat yang sepatut dia dan kita juga tidak marah di tempat yang tak patut kita marah. Apabila api kemarahan memuncak, ia akan menjadikan seorang itu buta dan tuli terhadap sebarang nasihat yang ditujukan kepadanya. Tak dengar. Tak usahlah kata apalah. Ini kerana api kemarahan telah naik kepada otak lalu melitupi akal fikiran dan mungkin juga perasaannya. Yang tadi sebut tadi lah. Kalau kita ada gambar otak sini bagus. Dia ada 3 lapis. Lapis yang bawah tu putih. Yang tu kontrol. Kalau naik situ dia tak akan naik ke atas. Tapi kalau kita tenang, dia terbuka semua jalan dia naik sampai ke otak yang terakhir, itu dia berfikir. Karena itulah Nabi suruh cepat-cepat pergi ambil wuduk lah, suruh duduk kalau kita berdiri. Orang ni akan jadi buta tuli. Ini kerana api kemarahan telah naik kepada otak lalu melitupi akal fikiran dan mungkin juga perasaannya. Matanya akan menjadi gelap sehingga dia tidak dapat melihat secara waras. Baginya dunia telah menjadi gelap gelita. Otaknya menjadi seumpama sebuah gua yang dinyalakan api. Suasananya menjadi kelam dan panas serta penuh dengan asap. Sebelumnya ada obor tapi terlalu malap dan akhirnya terpadam. Jadi seolah-olah gambar yang kita ni dalam kepala otak kita semacam penuh dengan asap yang tak ada lagi cahaya. Ketika itu, pendiriannya tidak lagi teguh. Percakapannya tidak lagi didengari. Gambaran sebenar tidak lagi kelihatan. Dan dia tidak mampu lagi untuk memadamkan api kemarahan tersebut. Begitulah sifat marah akan lakukan terhadap hati dan otaknya, dan kemungkinan kemarahannya akan bertambah parah sehingga dia tergamak membunuh saingannya itu. Biasanya orang yang bunuh orang tengah kelahi ni sebab marah. Tak boleh nak kontrol. Allahu Akbar. Saya tengok hari ni yang banyak masalah. Mungkin jadi 2-3 seminggu ada je masalah. Orang tanya masalah suami dengan isteri, mudah sangat nak lafaz cerai.
Sikit-sikit, mu ni tak ada lagi hubungan kita. Baliklah ke rumah. Pom. Jadi saya pun letih saya. Saya dah buat satu format siap dah. Kalau orang tanya soalan ni, panjang dia tanya soalan tu. Kita pun ambil kopi yang ada dah, tulis sela rujuk pejabat agama. Saya tak pandai masalah ni sebab sukar. Ada seorang tu dia asap juga, ustaz tolonglah nasihat. Saya kata saya tak boleh cakap seorang dalam handphone ni. Awak kena mari dua-dua nak dengar suami dia kata apa. Dah menyesal dah tu. Menyesal. Allahu akbar. Tolonglah jangan kaitkan kita nak marah tu dengan hubungan suami isteri. Jangan duduk sebut. Jadi lepas tu dia menyesal pula. Jadi menyesal waktu dia, yang kita bimbangnya takut waktu dia bagi statement kepada qadi, dia tak cakap betul. Saya cakap gini-gini, dia nak lepaskan supaya tak jatuh talak. Tapi kalau dia cakap tadi memang dah jatuh lah. Dia tak boleh nak main kelentung tuan qadi kan. Antara kesan luaran kepada sifat marah. Tengok, kita nak tengok kesan. Bila kita marah, apa kesan dia? Ialah perubahan warna kulit. Anggota badan menjadi gemetar, membuat kerja tidak teratur dan bertukar tingkah laku serta berperangai seperti orang gila. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita nampaklah. Sekiranya orang yang marah melihat keadaannya ketika itu betapa buruk dan hodohnya, pasti dia akan merasa jelek terhadap dirinya sendiri secara spontan. Jadi di antaralah ahli psikologi kata, kalau kita nak marah tu kita tengok bergiduk depan cermin. Tengok muka kita comel ke tak masa tu. Tengok. Tapi cermin pun jauh-jauh, jangan duduk dekat, nanti cermin pula tumbuk dia. Celah kacau cermin ni, wuduh aku hari ni. Jadi pecah pula cermin ni. Jadi kita kena tengok rupa kita huduh. Kita semua sedia memaklumi bahawa keburukan batin adalah lebih buruk dari itu semua. Jadi puncanya bila marah maka dia akan bawa kepada penyakit dalam jiwa kita, dalam batin kita, kerana di sanalah bersarangnya benda-benda yang tidak baik tadi. Baik, berpindah kepada tajuk fi faslun fi bayanil asbab. Fasal pada menyatakan sebab yang membangkitkan kemarahan dan cara mengatasinya. Jadi kita akan belajar sebab dan kita tengok penawarnya. Jadi tak seronok kita belajar sebab saja, penawarnya tidak ada kan. Sebagaimana diketahui bahawa mengubati setiap penyakit itu adalah dengan membenteras unsur ataupun elemen penyakit itu sendiri dan menghapuskan punca-punca yang boleh menyebabkan ia timbul. Antara punca kepada penyakit marah ialah sifat bangga diri. Jadi bila kita bangga diri, orang kritik kita, marah tak marah? Marah. Yang kedua, bergurau senda. Kadang-kadang bergurau lebih sangat. Kita nak bergurau, orang tu tengah mood tak baik. Bertikam lidah, duduk debat. Bertentangan, khianat serta tamakkan harta kekayaan dan pangkat. Ini kerana ini merupakan akhlak yang hina dan dicela oleh syarak. Untuk merawatnya, setiap sifat ini perlu dihadapkan dengan sifat yang berlawanan dengannya, serta bersungguh-sungguh untuk membenteras unsur-unsur kemarahan dan memutuskan jalan ke arahnya. Baik, ketika perasaan marah muncul, beberapa langkah perlu diambil. Belajar ni. Yang pertama, yang pertama apa kita nak buat? Buat ringkas tak apa. Biar tahu dia punya tipnya. Yang pertama, berfikir tentang hadis-hadis yang menyatakan kelebihan menahan kemarahan, bersikap pemaaf, lemah lembut dan juga bersabar. Syekh kita letak hak ni yang pertama. Kalau boleh berfikir, tak marah dah rasa. Tak. Tapi ini mungkin setelah kita selesai masalah ni. Cuma takut dia berpanjangan. Kan masih ada lagi manusia hari ni. Bila orang buat salah dengan dia bersumpah, dia kata aku ni, apa yang kau buat dengan aku ni, aku akan ingat sampai mati. Ada tak ada kata-kata lagi tu? Kenapa nak? Jadi, kita tak payah ingat sampai mati. Kita baca hadis-hadis yang menyebut tentang bagaimana kelebihan bersikap pemaaf. Seperti mana yang diceritakan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari menceritakan daripada Ibnu Abbas, bahawa seorang lelaki meminta izin untuk menghadap Sayyidina Umar. Lalu beliau mengizinkannya. Umar khalifah, orang nak masuk menghadap. Masuk. Dia berkata kepada Umar, sedap juga orang ni, wahai anak Al-Khattab. Dia tak panggil Tuan Amir Mukminin, pakai anak Khattab. Demi Allah, kamu tidak pernah memberi kepada kami dengan pemberian yang melimpah ruah, dan kamu juga tidak memutuskan hukum di antara kami dengan adil. Woi.
Khalifah kena kritik macam ni depan-depan. Agak-agak kita macam mana? Apa nak buat? Mendengarkannya, Sayyidina Umar naik marah. Sehingga beliau ingin memukulnya. Nak marah Umar. Melihatkan keadaan itu, Al-Hur Ibn Qais berkata. Jadi ada penasihat dekat dia. Ini pentingnya penasihat ni. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah kemaafan kepada mereka dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil dan yang degil kejahilan. Ayat ini dalam Al-A'raf 199. Al-Hur berkata lagi, Khalifah, orang ini jahil ni, tidak mengetahui. Jadi Allah pesan pada apa? Wa'arid 'anil jahilin. Tinggalkanlah orang jahil. Demi Allah, Umar tidak pernah melampaui batas itu. Apabila ayat tersebut dibacakan kepadanya, beliau adalah seorang yang menurut segala batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Jadi Sayyidina Umar pun tak kata apa. Maka lepas gitu ya. Allahu Akbar. Kita ni kalau boleh dengar ayat Quran ni, bagus dah tak? Ambil lah cerita motivasi Sayyidina Umar. Umar yang dimasyhurkan dengan ketegasan dia. Orang kata backing dia ni. Tapi bila baca ayat Quran, stop. Baca ayat Quran, senyap. Jadi kita kena belajar lah ilmu ni. Jadi kalau orang sebut tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, tentang yang menyuruh kita sabar, jadi kita berhentilah. Tak payah duduk kata, pandai-pandai nak jadi alim pula mu ni. Dia baca Quran pula kena marah dah. Oh, warak kata. Sudah kita kena. Yang kedua, tip yang kedua yang kita kena lakukan bila marah, apa jadi? Menggerunkan dirinya kepada azab Allah. Iaitu dengan berkata, kekuasaan Allah ke atasku melebihi kuasaku ke atas orang ini. Kalau aku pukul dia ni, memang aku mampu. Tapi kuasa Allah Ta'ala lebih lagi. Kalau aku bertindak terhadapnya mengikut kemarahanku, pasti aku tidak akan selamat dari kemurkaannya kepadaku pada hari kiamat kelak. Sedangkan ketika itu aku amat memerlukan kepada keampunannya. Jadi kita fikirlah. Balik memikir, tengok. Keampunan Allah Ta'ala luas. Takkanlah Allah Ta'ala ampun dosa aku tak boleh ampun, tak boleh maafkan kesalahan orang ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman sebagaimana yang terdapat dalam setengah kitab Nabi-Nabi yang terdahulu. Wahai anak Adam, ingatlah aku ketika kamu marah. Pasti aku akan mengingatimu ketika aku murka, dan aku tentu tidak akan membinasakanmu di kalangan orang yang aku binasakan mereka. Jadi Allah, ini semua. Yang ketiga, mengingatkan dirinya terhadap akibat buruk hasil dari permusuhan dan perbuatan membalas dendam. Dia perlu menyelamatkan maruah dirinya dari menjadi sasaran umpatan dan cemuhan musuhnya jika dia ditimpa musibah. Jadi kalau kita ingat ni, kita tak payah marah lah. Sebab itulah saya belajar banyak ilmu tentang sabar ini daripada ulama-ulama yang besar. Semuanya mengatakan bila orang mari tahu kepada dia, Syekh, orang tu kutukmu lah. Orang tu kata tak baik ke tuan. Zaman dulu tak ada lah duk viral main print screen ni, kan? Jadi kena bagi tahu baru tahu. Tu Syekh kata apa? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri kepada aku pahala yang aku tak buat. Pahala yang kita tak buat. Apa dia pahala? Bila orang kutuk kita, benda tu benda fitnah, maknanya dia telah beri pahala dia kepada kita. Jadi kita tunggu kutik ya. Tapi jangan pula kita buat perangai nak suruh orang kutuk kita. Tak boleh lah kita. Mana kita macam kita tahan perangkap lah tak. Aku buat perangkap biar orang bagi pahala aku hari gitu. Jangan buat. Orang kata jangan buat PA kita. Kalau lah orang kutuk kita jawab macam tu. Tak usah sekali-kali jawab. Belajar. Pasal itulah terutama sekali saya duk tengok anak-anak muda hari ni, kalau orang kutuk dia 100 kali dia kutuk orang. Jadi kita jangan guna lebih lagi kalau nak kutuk orang dengan bahasa-bahasa yang lucah. Bahasa-bahasa yang orang panggil mencabut kehormatan, lagi dahsyat. Manusia tidak dapat lari dari ditimpa musibah. Oleh itu sekurang-kurangnya dia hendaklah menakutkan dirinya dengan perkara-perkara tersebut yang akan berlaku ke atas dirinya di dunia ini, sekalipun bukan kerana takutkan balasan di akhirat. Inilah bentuk menahan nafsu marah dengan nafsu syahwat yang lain. Jadi nafsu sama nafsu, fikir.
Kalau aku marah orang ni, nanti orang kutuk aku. Kita jangan fikir akhirat lagi. Fikir atas dunia pun, jatuh kita punya marwah ataupun image kita jatuh. Oleh itu, dia tidak mendapat apa-apa ganjaran pahala kerana dia menahan marah disebabkan ingin menjaga kepentingan nafsu yang lain, iaitulah mengelakkan dirinya dari dicemuh dan sebagainya. Sebaliknya, jika dia menahan marahnya itu dengan suatu perkara yang boleh membantunya di akhir akhirat, maka dia akan diberikan ganjaran pahala. Jadi kita, kenapa tak marah? Sebab saya tak suka menyakiti orang lain. Cukup. Dia buat sakit kat awak, tak apa, dia sakit dengan mulut dia, jadi tak pukul kita pun, kan? Jadi biarlah orang nak mengumpat kita, orang nak keji kita, biar dia buat, kita akan ambil pahala yang kita tak buat. Alhamdulillah. Cuma masalahnya kalau jenis ustaz-ustaz hak berlembut lagu ni, kena marah ke penyokong pula ni. Anak buah pula tak puas hati. Apa ustaz diamnya? Jawab ustaz. Ustaz pun kena phone ni 2 kali, jawab selalu. Update status selalu. Jadi pasal itulah saya ingatkan kita sendirilah. Kita seorang orang yang nak berdakwah ni, sama ada pendakwah yang berstatus ustaz ataupun kita sendiri, jangan melenting. Kalau orang kritik kita, tak usah duk kata apa. Macam-macam orang ni. Ustaz tu mengajar, ada sanak ke tidak? Tak usah lah kita keluar sanak juga. Ada CJ dia, tak usah dah kita tayang CJ kita, biar dia kata, orang dah tahu kita ada. Jadi kenapa kita nak lawan dia? Wa'arid anil jahili ni. Tak usah duduk layan. Tak usah duduk layan benda-benda lagu tu. Cuma kalau dia benda bercakap menyentuh tentang agama, ketika itu wajib kita mempertahankan. Wajib kita mempertahankan seperti golongan yang menghina Islam, menghina syariat Allah, maka itu tak boleh diam. Itu menjadi kewajipan. Tak sabarlah. Tak boleh sabar. Sebab sampai bila kita nak biarkan masyarakat diberi maklumat yang salah? Sehingga para ulama mengatakan kita kena beritahu perkara yang benar walaupun tak ada orang terima. Sebab dibimbangi nanti generasi yang akan datang bila mari, dia kata ma sami'na bihaza fi aba'il awwal. Kami tak dengar pun tok nenek kita cakap dulu. Ni agama mari mana pula? Dia pula marah pada agama. Sedangkan benda tu ada dalam kitab hadis, dalam kitab sunnah. Tapi oleh kerana tak ada orang cerita, maka dia jadi. Jadi hari ni kita kena kata walaupun tak ada orang nak pakai. Sebenarnya bukan orang tak nak pakai. Ustaz-ustaz yang bila dibaca pada mereka hadis-hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara ini, dia tahu. Tapi bila kita bincang betul-betul, dia kata, Syekh, payah dengan masyarakat orang awam ni. Mereka tak faham. Mereka nak faham kerana dia tak cerita. Nak cerita kepada orang awam pun kita takut, kan? Takut. Allahu Akbar. Bila Imam Madinah mari baru ni, imam kena pesan. Mesti baca bismillah kuat, mesti kena baca kena zikir lepas solat, mesti kena baca kunut. Imam Masjid Haram yang bertaraf antara bangsa diberi pesanan oleh imam kampung. Saya pun terkejut, saya kata Masya Allah. Jadi kenapa kita tidak nak belajar? Benda tu termasuk dalam perkara khilaf fiqhi. Kan kita cakap berapa dah dalam perkara khilaf. Jadi kalau imam tak baca sekali-kala, kita nak makmum, bagi tahu kepada makmum bahawa tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan solat. Tak baca kunut tidak membatalkan solat. Tapi pesan kepada imam. Saya kata, perak ni imam besar, kita duk pesan suruh baca kunut ni. Itu cerita dia. Macam-macam lah pengalaman hidup dalam dunia. Jadi kita nak bagi tahu bahawa tak baca kunut pun tak apa, takut pada masyarakat. Jadi imam tu mesti diajar pula. Baik, jangan duk marah lah. Hari ni kita duk bincang bab sabar ni, bab tak marah ni, tak boleh marah. Keempat, hendaklah dia menggambarkan betapa buruk rupa wajahnya ketika marah. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Ingatlah, marah ni di antara sebab yang boleh mempercepatkan ketuaan. Sebab bila marah dia berkerut habis daya dah. Macam terapi untuk tua. Itu masalah kita ni. Jadi makcik-makcik kita ni kalau rasa jangan nak lambat nak tua, jangan duduk marah. Sebab bila marah kita jadi kan daya kita berkerut macam-macam dah. Jadi patut tak ikat nak pergi spa lah. Lepas pergi spa balik marah pula. Jadi masalahnya ni. Kita kena fikir macam tu. Ketika itu, tengok, ketika dia marah itu ibarat seekor anjing pemburu atau singa pemangsa yang ganas. Marahnya itu akan menjadikannya jauh dari akhlak para nabi dan ulama dalam tingkah laku harian mereka. Ini semua adalah untuk mendorong dirinya agar mencontohi jejak mereka. Jadi kita belajar, nabi-nabi pun Nabi SAW tak marah. Orang mari tarik tengkok dia, tarik sampai lekat kain dia. Nabi tak marah. Bahkan Nabi beri pula apa yang dia minta. Subhanallah.
Yang kelima, hendaklah dia berfikir kepada punca keinginannya untuk bertindak balas. Ingat, aku nak balas orang ni. Jadi kita fikir, kenapa nak balas? Limaza? Apa sebabnya kita nak balas balik? Umpamanya marah kerana termakan hasutan syaitan. Yang berkata kepadanya, jika kamu tidak bertindak, kamu akan dianggap sebagai seorang yang lemah, hina, keji, diri yang kerdil dan dipandang rendah oleh orang. Ini ingat. Kawan-kawan mari cocok pula. Mu kena jawab. Mu kena balas dia. Kalau tidak, awak nampak pondan sangat. Kita hok semangat dah. Kena pondan semua. Dia bangun selalu dah. Bangun. Jadi ini semua ni hasutan syaitan. Permainan syaitan duk goda kita supaya kita bertindak. Sedangkan benda tu boleh maaf pun. Ketika itu adalah dia berkata pada dirinya sendiri, adakah kamu merasa hina dan keji untuk bersabar sekarang? Tetapi tidak merasa hina atau jijik dan keji disebabkan kehinaan dan keaiban yang akan berlaku di hari kiamat kelak, ketika mana orang itu memegang tanganmu dan bertindak ke atas kamu. Jadi ingat, pada hari kiamat esok, apa benda yang kita buat akan diambil tindakan ke atas kita. Adakah kamu amat bimbang dipandang hina dan kerdil oleh orang lain, tetapi tidak bimbang dipandang hina oleh Allah Azza wa Jalla, oleh para malaikat dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi esok kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan di hadapan orang ramai, amamal malak, depan orang ramai akan ditanya. Kemarahannya hendaklah dikawal ketat, kerana itu akan menjadikannya dipandang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa kena mengena dia dengan orang lain? Adakah dia tidak mahu termasuk di kalangan orang yang akan bangun apabila diseru pada hari kiamat dengan seruan, bangunlah wahai orang yang pahalanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang akan dipanggil esok, pahala dia sudah ada. Di mana ketika itu hanya orang pemaaf saja yang akan bangun. Subhanallah. Perkara seperti ini atau seumpamanya, hendaklah sentiasa berada dalam hatinya. Jadi kita kena fikir benda lagu ni. Aku esok kalau marah sekarang, di akhirat esok apa nak jadi? Kalau letak situ, insya-Allah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita akan dapat menahan sifat marah sebab kita tahu kita akan berhadapan dengan perkara yang tersebut. Yang keenam, dia hendaklah mengetahui bahawa sifat marahnya itu hanyalah untuk sesuatu yang selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya ia dimarahi. Dan bukannya menepati kehendak dirinya sendiri. Jadi kalaulah benda tu orang buat benda yang menyalahi syariat, barulah kita marah. Barulah kita marah. Kalaulah begitu, maka bagaimana kehendaknya boleh didahulukan mengatasi kehendak Allah Ta'ala? Ini semua adalah rawatan sifat marah yang berkaitan dengan hati. Mengatasi sifat marah secara amali pula. Jadi tadi kita bincang tentang berfikir hati. Yang ni kita masuk kepada ilaj amali. Penawar secara amali. Secara praktikal. Ialah dengan bersikap tenang. Minta berlindung dengan Allah dan mengubah kedudukannya. Jadi ini semua sunnah yang Nabi kita ajar. Bila kita marah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Banyak minta berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La haula wala quwwata illa billah. Sekiranya dia marah ketika sedang berdiri, dia hendaklah duduk. Dan sekiranya sedang duduk, dia hendaklah berbaring. Kita juga disuruh untuk berwuduk ketika marah. Semua perkara tersebut terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tulis kat tepi kitab tu. Ini cara amali menahan marah. Ambil wuduk. Kalau berdiri kena duduk, kalau duduk kena tidur. Supaya kita tidak bertindak. Tidak cepat tangan tu. Hikmat berwuduk. Kenapa kita diminta berwuduk ketika marah? Berwuduk ketika marah ada dinyatakan dalam satu hadis riwayat Abu Wa'il yang berkata, kami sedang duduk bersama Urwah bin Muhammad. Ada seorang lelaki memperkatakan sesuatu kepadanya. Jadi, tengah kita duduk, orang mari perli dia. Apa jadi? Tiba-tiba Urwah naik marah mendengar kata-kata laki-laki itu. Naik nak marah dia pun. Lalu dia bangun dan kemudiannya berwuduk. Ingat bangun nak pergi tumbuk sana ni. Dia bangun pergi wuduk. Bangun pergi berwuduk.
Kemudian dia datang semula seraya berkata, ayahku menceritakan kepadaku melalui datukku Atiyah yang merupakan seorang sahabat, katanya, dia kata apa? Diriwayatkan Nabi bersabda, innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan pula diciptakan daripada api. Api hanya akan dapat dipadam dengan air. Oleh itu, apabila seorang kamu marah, hendaklah dia berwudu. Cuma hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan Abu Daud. Sanad dia kata di sini, iaitulah dhaif. Sanad dia lemah. Tapi ada hadis lain yang sahih yang menunjukkan kepada kita hendaklah berwudu. Itu hikmah. Duduk berwudu sebab masalah tadi. Jadi kalau kita tengok kepada illatul wudu di sini, jadi kalau orang perempuan yang tak boleh salat, kalau nak marah boleh ambil wudu. Sebab dia bukan wudu tu untuk nak apa? Bukan nak hilangkan hadas. Wudu ini nak sejukkan, nak cool, nak turun dia punya temperature. Jadi perlu kepada air. Manakala hikmat duduk atau baring ketika marah. Ini hikmat dia. Kemungkinan perintah itu hanya untuk mendekatkan dirinya kepada tanah yang merupakan asal kejadian manusia. Jadi bila kita duduk terdekat dengan tanah, ketika itu dia akan teringatkan asal kejadiannya, lalu merasa hina diri. Itu satu andaian. Tapi hari ini tak jumpa tanah dah. Rumah kita 10 tingkat atas, nak jumpa tanah mana? Ambil yang kedua. Mungkin juga hikmahnya lah agar dia merasa rendah diri dengan cara menghinakan dirinya itu. Seperti itu kerana marah berpunca daripada sifat takabur. Jadi ada lagi tulis yang ketiga yang kita boleh andaikan di sini. Sebab supaya pergerakannya agak sukar. Jadi kalau berdiri mudah. Nak sepak pun boleh, nak tumbuk pun boleh. Tapi kalau duduk, sepak tak boleh dah. Takkan nak terajang naik kepala ke bawah. Jadi berat sikit. Jadi itu tiga andaian tu semua boleh diambil kira, diambil hikmah. Dalilnya adalah riwayat Abu Sa'id daripada Nabi SAW. Apa dia Nabi kita kata? Ketika disebut berkenaan sifat marah, lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man wajada syai'an min zalika, sesiapa yang mendapati dirinya ada perasaan itu, hendaklah dia lekapkan pipinya ke tanah. Jadi kita tak atas tanah. Jadi kalau tak ada tanah pun kita duduk atas lantai rumah tu lah. Duduk atas lantai rumah. Baik. Diceritakan bahawa pada suatu hari Khalifah Al-Mahdi telah naik berang terhadap seorang laki-laki. Lalu dia memanggil tukang sebat untuk menyebab laki tersebut. Dia khalifah, sedaklah kan. Apabila Syabib melihat keadaan khalifah yang amat marah itu, sehingga menyebabkan orang ramai menundukkan kepala dan senyap bisu, takut belaka orang lain. Syabib ni penasihat raja ni. Dia cerdik dia. Dia tak takut. Apa jadi? Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, janganlah marahmu kerana Allah itu melebihi kemarahan Allah terhadap perbuatan laki-laki tersebut. Kita nak marah, tapi Allah murka kepada perbuatan tersebut tak sampai peringkat kena sebat. Bukan minum arak. Bukannya qazaf. Jadi kenapa kita sampai nak sebat? Lalu Mahdi pun lepaskan dia. Subhanallah. Ini pentingnya orang yang memberi nasihat. Pentingnya pemberi nasihat. Kerana kalau kita tengok orang ni nak marah, kita pergi coolkan dia. Sabar. Allah bagi pahala banyak ni. Jadi kalau suami marah, bini tu kena pergi tenangkan dia. Jangan duk tambah pula. Memang budak ni degil ni. Dari pagi lagi saya duduk larang. Empak dia, sepak selalu. Memang tak dengar kata mak pula dah. Jadi, kalau nak nasihat bukan waktu tu. Waktu dia mengamuk. Waktu dia tak ada perasaan. Biar dia tenang dulu. Kita repot malam-malam nanti tak. Sebenarnya, abah dia tu, biasa orang Melayu panggil abah dia tak. Abah dia, mak dia, gitulah. Anak dia pun duduk pening. Dia tu siapa? Masa dia main abah dia dengan mak dia tak. Payah kita orang kampung ni tak boleh nak panggil nama suami isteri baik-baik. Habis lagi dia panggil mak ke bini dia. Ibu, bini dia pun pening kepala, bila pula aku beranak kamu ni. Ini masalah dia. Jadi kita ini panggilan kepada suami isteri mengikut panggilan yang dibenarkan oleh
oleh syarak, dan adat kita ada kalanya tidak tepat. Bila suami panggil ibu kepada bini, macam mana pula bila jadi ibu, bini patut tanya, bila aku beranakmu? Itu masalah kita ni. Jadi baiklah, kita masuk pada bab faslun fi kazmil ghaiz. Kazmi dengan zat. Faslun fi kazmil ghaiz, fasal pada menyatakan kelebihan menahan marah. Menahan marah. Firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. Ini sifat orang yang baik, iaitulah surah Al-Imran 134. Sifat ini disebut dalam ayat di atas dalam bentuk memuji, dan Nabi SAW bersabda, ambil ni, cantik sekali hak ni. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil hadis ni, besarkan dia, tulis, letak kat dinding rumah tu. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, man kazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Sesiapa yang dapat menahan marah sedangkan dia berupaya untuk bertindak kerana kemarahannya itu, dia mampu nak balas, nak ambil tindakan, mampu dia. Apa buat? Allah Ta'ala akan memanggilnya di khalayak ramai pada hari kiamat nanti untuk memberinya pilihan untuk memilih mana-mana sahaja bidadari yang diinginnya. Jadi hadis ni riwayat Abu Daud, sanadnya baik, sanadnya hasan. Jadi maknanya kalau orang ni, jadi orang perempuan akan tanya, kalau orang perempuan tak marah macam mana pula? Nak pilih siapa? Allahu Akbar. Kita duk mikir benda yang lebih je. Yang penting kalau Allah Taala panggil kita tu, rahmatlah kita dapat dah. Cuma jangan pula cemburu di sini. Lama dia tak, aku malah biar dia marah. Nanti dia tak dapat bidadari. Ni masalah cemburu. Dia cemburu ni sampai ke akhirat nak bawa cemburu ni. Jangan bawa lah. Kita atas dunia ni kita bincang sama kita je. Cemburu dalam akhirat dah tak ada lagi kan. Tak boleh kira. Ingatkan cerita yang nak cerita dulu. Yang isteri dia marah, suami berdoa. Ingat tak? Cerita apa dah? Suami dia berdoa untuk kawan dia. Isteri larang. Kau tak ingat lagi? Cerita tak ingat lalu ni. Jadi dalam hadis Nabi kita bersabda, siapa dia doa untuk sahabatnya di sebalik tabir. Mana kita dengar sahabat kita sakit, kita doa, ya Allah sembuhkanlah sahabat aku. Tak payah cerita dengan dia. Tak payah duduk tulis mesej dengan dia. Saya baru sudah doa awak. Tak jadi lagi. Itu tak betul-betul ikhlas. Yang betul ikhlas, bila kita dengar kawan kita susah, kawan kita sakit, kawan kita ada masalah, ya Allah doakan. Kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan untuk kawannya, dalam keadaan kawan tu tak tahu, maka malaikat mari duduk dekat kepala kita, malaikat aminkan. Amin walaka misluhu. Malaikat kata amin, dan engkau dapat seperti itu juga. Jadi kalau kita minta sembuh, Allah Ta'ala, malaikat kata ya amin, ya Allah, sembuhkan penyakit orang ni juga, sisi berdoa ni. Jadi isteri dia bila dengar suami dia doa kepada kawan dia, biar dapat isteri dia larang, dia jangan abang. Kalau awak nak doa, pergi doa depan dia. Jangan doa kat sini. Nanti malaikat doa, awak dapat seorang lagi pula. Itu masalah. Itu yang cerita kata isteri pandai doa tadi tu. Masalah juga. Ajar isteri itu sunnah ni pun letih juga kita. Jadi saya bimbang sini, dia kata, abang marah. Sebab kalau tak marah, dapat bidadari ya. Jadi saya kata apa tadi, isu cemburu ni tak tepilah muslimat kita. Jangan duduk. Tak ada cemburu dah dalam syurga esok. Allah. Dia jadi ratu, mana nak cemburu lagi. Cuma tak seduk percayalah ke payung Siti Fatimah tu kan. Boleh payung apa? Minatlah payung tu. Kau tak minat. Adik palsu ke kacau ni orang ni. Allah letih. Baik. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar berkata, tengok Umar kata apa pula? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan bertindak untuk memuaskan nafsu kemarahannya itu. Sesiapa yang takutkan Allah, dia tidak akan melakukan apa sahaja yang diingininya tanpa batasan, kalaulah tidak kerana adanya hari kiamat, nescaya segalanya akan berlainan dari apa yang kamu lihat sekarang. Jadi kata Umar, kalau tidak hari kiamat ada, banyaklah masalah kitanya. Mana Umar pun akan buat tindakan yang tegas lah. Tapi dia maaf sebab bimbang pada hari kiamat nanti. Tajuk kita yang terakhir dalam sikit lagi tajuk, faslun fil hulm.
Fil hulum maknanya fasal pada kelebihan sikap penyantun, tak mudah marah dengan orang. Jadi sikap ni memang sangat penting. Kata diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya diperolehi dengan berusaha mencarinya, belajar. Jadi kalau nak ilmu, pergi belajar. Dan sikap penyantun hanya diperolehi dengan berusaha mempraktikkannya. Jadi kita cuba, bila nak marah, cuba. Lepas tu sekali-sekala kita suruhlah kawan-kawan kita buat benda yang kita marah, nak tengok test ni, jadi tak jadi. Saya ingat waktu tu jadilah, sebab kita nak praktis dah. Tapi kalau mari marah sungguh jadi tak. Tak apalah kita berlatih untuk tidak marah. Boleh tak boleh? Kita MOU hari ni, buat 2-3 orang kawan ya. Kita berpakat hari ni, dalam masa 3 hari ni, jangan siapa marah. Siapa dia marah, dia kena denda. Nak denda apa Puasa 2 hari. Boleh? Ataupun denda dia, sekali marah, RM5 tabur masjid. Kena buat. Jadi kita buat macam tu. Kalau dia kata, kalau marah juga kena belanja aku, tak boleh. Kita kena buat satu benda yang syaitan tak suka. Jadi contohnya, kalau kita kata marah, syaitan suka kita marah tak? Tapi bila marah, kita pergi sedekah pula. Sedekah ke tabung, derma, tabung ni. Syaitan kata akhir kali, tak usah marah, rugi. Bila marah, mu bagi sedekah. Bila marah, mu solat. Kalau nak suruh dia betul-betul itu kecewa, sekali marah, 2 rakaat. Boleh tak? Kalau kata, kalau aku marah mu, aku belanja. Tak jadi. Lagi belanja, lagi suka. Sebab bila pergi keluar makan, lagi banyak lagi cerita pula yang tiba. Jadi kita cuba sekat pintu-pintu yang boleh dimasuki oleh syaitan. Jangan bagi dia masuk. Ini. Sekarang ni saya duduk cari, belajar beberapa teknik daripada hadis Nabi SAW dan juga pemerhatian para ulama, bagaimana teknik nak melawan strategi syaitan. Ni payah juga ni. Orang duk cari teknik ni, jadi kita lawan. Bila syaitan tak suka satu benda, kita buat benda tu. Dia tak suka. Dia tak suka solat, dia tak suka zikir. Kita pun kata, sekali aku marah ya, tak kira marah anak kita pun, istighfar 1 kali. Boleh. Sekali kita jerkah anak kita, astaghfirullahalazim. Duduk, subhanallah 1 kali. Lama-lama syaitan kata, tak suruh marah. Dia pun tak usik dah budak tu. Dia tu diam-diam. Kalau marah, mak muzikir. Macam mana agak-agak? Berjaya tak berjaya strategi kita ni? Logik tak logik dia punya. Saya duk fikir nanti kita keluarkan satu dia panggil apa ni? Kajian ya, kajian bagaimana nak menyekat kemarahan syaitan. Itu ni strategi syaitan. Kita cubalah, banyak dah dalam hadis-hadis ni Nabi kita ajar. Jadi ilmu dengan belajar, sifat penyantun itu boleh dengan cara kita berusaha, bermujahadah ataupun dia panggil riyadhah. Dalam bahasa kitab tasawuf ni dia panggil riyadhah. Riyadhah tu maknanya kita latih diri. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, carilah ilmu. Utlubul ilma. Dan carilah bersama ilmu itu sifat tenang serta penyantun. Berlemah lembutlah kepada orang yang kamu ajari. Bila kita mengajar jadi guru, jangan duduk jekah, jangan duduk marah sangat ni. Dia orang tu kawan baru nak belajar, kita duduk jekah dia, akhir-akhir tak mari mengaji dah. Dan orang yang kamu belajar darinya. Dengan ustaz kita pun jangan duduk marah juga. Ustaz pula kena marahnya. Panjang ustaz ni ceramah ni. Orang sibuk dengan kenduri. Jangan duduk marah, sabar. Janganlah kamu menjadi sebahagian dari kalangan ulama yang angkuh, lalu ketika itu kejahilan akan menguasai kamu. Jadi ada juga ulama yang angkuh di sini. Sebab kadang-kadang yang kita rasa payah nak tegur ni, siapa dia? Ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah ni, ustazah kita ni, payah nak tegur. Dia sebar hadis palsu ke, cerita-cerita yang ajaib. Bila kita maklumkan kepada dia, maklum pun sama seorang yang SMS yang atas, atau WhatsApp ke dia dah. Apa ni, hadis yang kita baca tadi tu tak sahih, kan? Oh, bukan nak terima kasih. Marah pula. Oh, ada orang nak tunjuk pandai ya. Wah, sedapnya buih tu senang. Ada orang nak tunjuk pandai tak? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi tak faqih ni, tanya soalan pelik-pelik. Macam-macam cerita. Jadi ada. Baiklah. Kata Al-Iraqi mengatakan dalam kitab Tarikh Ayat, Ibnu Sunni meriwayatkan dalam kitab Riyadul Muta'allimin dengan sanad yang lemah. Jadi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif.
Nabi bersabda kepada Al-Ashad daripada wafdu Abdul Qais yang mari jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Asad bin Qais ni, Asad bin Qais, dia kata dia ni mari dalam rombongan wafdu Abdul Qais ni mari. Bila sampai di Madinah, jumpa tengok Nabi, semua tinggal unta dia berlari pergi nak salam dengan Nabi. Si Al-Ashad ni radhiyallahu anhu, dia tak lari. Dia ikat unta dia dulu, dia turunkan barang-barang, kemudian dia ambil baju yang cantik, dia tukar, baru dia pergi jumpa Nabi SAW. Tengok, kalau kira dari sudut semangat, memang nak terekam terus tengok Nabi kan. Maka Nabi puji dia. Nabi kata apa? Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilmu wal anad. Nabi kata kamu punya dua sifat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat kata fika khaslataini, dikasihi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, iaitulah sifat penyantun, tak gopoh, dan sifat berhati-hati dalam perkara. Jadi sebab kita nak jumpa dengan Nabi, takkanlah nak jumpa dengan baju kita naik unta setengah hari dia tu, dengan baunya, dengan macam kan. Maka Al-Ashad dia berhenti, unta dia pun dia parking betul-betul. Jadi kita pun sama jugalah. Kalau tengok ustaz mari, kita tengah duk basuh kereta, tak usah lagi bersalam dulu. Sabar, Ustaz, Assalamualaikum, salam. Sekejap. Masuk lagi basuh tangan molek-molek. Ni dia jumpa ustaz, dia nak dekat ustaz. Wah, abang. Abang tengok saja orang tengah duk sapu rumah. Jadi sabar kejap. Jadi ustaz pun faham, takkanlah orang mari nak peluk kita dalam keadaan sedemikian. Nanya juga, kau ustaz tak? Kawan tu nak turun kereta ni pakai minyak wangi mahal sekali pakai. Pakai. Yang peluk dia kawan ni hilang. Nah, ya. Maka Nabi kita puji Al-Ashad ni sebab apa? Sebab dia bersifat tenang, tidak gopoh. Tenang, tidak gopoh. Baik. Pada suatu hari, seorang lelaki-lelaki telah memaki-maki Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi, sepupu. Apabila dia selesai, Ibnu Abbas pun berkata, wahai Ikrimah. Ikrimah ni pembantu dia, murid dia. Dia kata, ya Ikrimah, tolong lihat, adakah laki-laki ini perlu apa-apa yang boleh kita bantu? Ditanya dia. Ibnu Abbas tanya, mu nak bantu apa? Mendengarnya, lelaki itu pun menundukkan kepalanya kerana malu. Dia mari maki, kita tanya dia nak apa? Bagus tak bagus? Ini adab yang cukup besar. Jadi kalau ada orang maki-maki, nah, kalau dia mari duk maki depan rumah kita tu, kita pergi tanya, sudah dah? Alhamdulillah, sudah dah. Mai, masuk dalam, minum air dulu. Kita bincang-bincang, rasa tak masuk tak? Tak masuk. Lain kali. Lain kali dia mari pun dia tak maki dah, dia bawa kit dah mari dah. Nak cover balik yang dia buat perangai. Tapi kalau kita cukup pinggan juga, awak ni tak beradab, mari rumah saya maki. Sudah. Dia apa? Dah mulu tak beradab. Dia. Jadi adab yang kita belajar ni para jemaah sekalian, tahu belaka dah ni adab ni. Lemah kitanya dalam bab pelaksanaan, dalam bab nak bagaimana nak laksanakan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Seorang laki-laki telah menuturkan kata-kata yang keras sehingga didengari oleh Muawiyah, khalifah. Dikatakan kepadanya, bagaimana kalau kamu menghukumnya kerana kata-katanya itu? Orang kata, khalifah, tak ambil tindakan. Ni tali baruk ni kuat. Lalu Muawiyah berkata, sesungguhnya aku berasa sungguh malu jika sifat penyantunku menjadi kurang semata-mata kerana dosa seorang rakyatku. Jangan ambil tindakan. Muawiyah telah membahagikan permaidani yang diperbuat daripada kulit. Jadi lagi orang kritik, dia bagi hadiah dah. Kita pun lagi rakyat kritik banyak, bring lagi mahal. Baru sedap. Salah satu daripadanya dihantar kepada laki-laki tua di Damsyik, namun orang tua itu tidak menyukainya. Disebabkan tidak berpuas hati, dia bersumpah akan memukul kepala Muawiyah. La haula wala quwwata illa billah. Dia kemudiannya pergi bertemu Muawiyah dan memberitahunya. Muawiyah berkata kepadanya, tunaikan nazarmu itu dan berlembah lembutlah terhadap orang tua ini. Jangan marah. Bagi hak dia nak tu. Seorang budak suruhan Abu Zar datang menghadapnya setelah dia mematahkan kaki kambing kepunya Abu Zar. Dia ni budak ni hamba lah zaman dulu kan. Jadi dia jaga kambing, patah kaki kambing. Abu Zar bertanya kepadanya, siapa yang matahkan kaki kambing ni? Siapa dia patah kaki kambing aku ni? Dia berkata, aku sengaja lakukannya semata-mata untuk menaikkan kemarahanmu, lalu kamu memukulku dan kamu akan mendapat dosa. Woi, provokasi macam ni. Ada juga ni provok lagu ni.
La haula wala quwwata illa billah. Abu Zar berkata, aku akan menunaikan kemarahan pihak yang telah mendorong kamu untuk menaikkan kepada aku. Siapa dia? Syaitan. Lalu dia pun memerdekakan hamba itu. Pergilah, ambil. Aku merdekakan kamu sekali dengan kambing yang kamu ambil. Boleh ke dia? Seorang lelaki memaki Adi bin Hatim. Adi bin Hatim masyhur dengan seorang yang pemurah. Dia mendiamkan diri, tak jawab apa-apa. Apabila selesai bercakap, Adi berkata, jika kamu masih ada perkara yang kamu mahu luahkan, nak kata apa lagi, silakan segera. Sebelum pemuda-pemuda kampung ini datang. Kerana jika mereka mendengar kamu berkata begitu kepada ketua mereka, mereka tidak akan rela sama sekali. Jadi mu nak kata apa cepat. Nanti mari geng-geng muda kampung ni dia pukul kamu. Jadi bagi peluang cepat-cepat. Kita pun kalau orang mari nak pukul, nak kutuk kita, cepat-cepat sebelum isteri saya keluar ada. Kata dulu. Pada satu malam yang gelap, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah memasuki masjid. Lalu kakinya terlanggar seorang yang sedang tidur sehingga dia terjaga. Manalah gelap kan, masjid zaman dulu tak ada lampu. Lelaki itu mengangkat kepalanya seraya berkata, kamu gila kah? Kamu gila kah? Langgar aku. Umar menjawab, tidak. Pengawal Umar bergegas untuk bertindak pada laki-laki yang bercakap kasar itu. Nak bagi dah ni. Khalifahnya kata lagu ni. Umar berkata, jangan. Dia hanya tanya aku gila ke tidak. Aku jawab, tak. Selesai masalahnya. Ni tak ni. Jadi kita tak tanya. Kalau mari orang tunjuk kepala kita tak. Salah paknya tak. Ni ke dia? Gini. Ya selalu. Kata, kita jawab no ya tak. Awak gini ke? No, tak ada. Settle masalah. Selesai dalam masa tu juga. Tapi kalau ni juga, apa jadi? Jadi seorang lelaki telah berjumpa Ali bin Husain, cucu Nabi ni. Lalu memakinya. Subhanallah. Kemudian hamba-hambanya bangun untuk bertindak ke atasnya. Melihat keadaan itu, Ali berkata, bertenan. Selepas itu beliau pergi pada laki-laki itu dan berkata, sebenarnya keaiban kami yang Allah tutup dari pengetahuan kamu banyak lagi. Adakah kamu punya apa-apa keperluan yang boleh kami tolong? Dia kata, hak mu kutuk sikit ya. Aku banyak lagi benda-benda yang tak baik. Allah tudung. Mu nak apa? Mendengarkan itu, lelaki itu pun merasa malu. Kemudian Ali memberikannya kain alas bahunya beserta dengan duit 1000 dirham. Selepas peristiwa tersebut, lelaki itu berkata, aku mengaku bahawa kamu memang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepatutnya keturunan Rasulullah ni bila mari ke Malaysia, tunjuklah akhlak-akhlak yang baik, bukan bawa mari benda-benda yang pelik ya. Seorang laki-laki berkata kepada Wahab bin Munabbih, si fulan telah memaki kamu. Lalu Wahab berkata, adakah syaitan tidak punya utusan yang lain selain daripada kamu? Syaitan tak ada orang lain kau nak hantar marimu. Jadi sambil-sambil bergurau apa sindir terberat juga ada, mana mu ni utus syaitan mari nak kata kat aku. Sedap dia. Faslun fil afwi war rifq. Jadi penutup bab ini ialah fasal pada menyatakan sifat pemaaf dan lemah lembut. Jadi kita nak tengok kita ni maaf ke tidak. Memaafkan bermaksud kamu berhak ke atas sesuatu perkara, tetapi kamu memaafkannya tanpa menuntut pembalasan atau ganti rugi. Ingat. Apa makna maaf? Maaf ni kita mampu nak balas tapi kita tak balas. Itu mana maaf. Berbeza dengan hulum. Berbeza dengan sifat lemah lembut, sifat lembut. Dan menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang. Dalam ayat Quran kata faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Dalam pada siapa memaafkan kejahatan orang dan dia berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Ini dipanggil sifat maaf, maknanya kita mampu nak balas tapi kita tak balas, itu maaf. Tapi kalau kita memang tak mampu pun, orang ni orang kedai bear sungguh. Tahu dah kedai bear. Banyak kali sebut dah. Sekali-sekali kena pergi melawat Kelantan juga pok ni. Biar kita kerusuh bahasa boleh 2 hari. Nah, kedai bear ni maknanya orang samsing lah, orang yang orang panggil orang lah dia ni. Jadi bila dia ni memang orang yang mari pukul kita tu orang kedai bear, kita nak jawab tak boleh tak? Kita tak kata saya maafkan dia. Tak, memang tidak jenis maaf lagi tu. Ya, sebab kita tak mampu nak buat. Ya, kita kata kita sabarlah menghadapi orang tersebut. Ya, tapi maaf jugalah. Maaf tu sebab itulah. Maaf tu lebih tinggi darjat sebab kita mampu nak buat tapi kita tak buat.
Dalam hadis Nabi SAW, ada riwayat hadis Nabi kata, "Ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tanda hadis ini sangat penting. Harta tidak akan berkurangan dengan sebab bersedekah. Kalau kita sedekah, kita kata, baru ni semalam ada 1 juta, bagi 200,000 buat pondok Abu Anas, tinggal 800,000 contoh. Kurang lah duit aku. Tak. Duit yang 200,000 itulah yang jadi milik kita. Hak 800 tu tak tahu lagi boleh ke siapa. Nah, mungkin boleh ke isteri, boleh ke anak-anak, boleh ke suami kalau kita mati, kan? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tengok. Allah akan menambahkan kemuliaan seseorang dengan sebab sikap pemaafnya. Tengok. Sebab kita maaf, Allah Ta'ala muliakan kita. Dan dia juga akan mengangkat tinggi derajat, kedudukan derajat seorang yang bertawaduk kerananya. Jadi kalau kita ni tawaduk kerana Allah, Allah angkat darjat kita. Tak payah kita puji kita sendiri. Tak payah kita puji sendiri. Ni tak kita suka puji kita sendiri. Tak. Belajar dalam program-program yang ada dalam TV macam-macam tak. Jadi kita kena puji. Nak suruh orang kata kita ni kaya. Oh, kaya dia tu. Hebat dia tu. Muji. Kalau lagi orang puji, lagi kita dapat bagi duit. Saya ingat zaman arwah bapak saya dulu belajar di satu negeri. Tak boleh cerita negeri ni pelik. Waktu dia pergi, masa tu orang kaya tahu tahun 40-an lah, boleh. Orang kaya dari kampung. Jadi dia kata, nak pergi tengok rumah hari ni. No. Kamu kena kata ya belaka, jangan kata tidak. Dia pergi. Awak mari ni, awak tahu saya kaya? Oh, tahu tuan. Oh, sudah. Tahu rumah saya besar? Tahu. Akhirnya masuk habis dalam rumah sampai ke dapur, sudah keluar. Awak tahu saya ni orang baik? Tahu tuan. Bagi hadiah duit. Jadi semua orang pergi dapat duit belaka. Jadi jawab dia nya, ya belaka. Kalau kata tidak, nyampak keluar dia. Jadi berat lagi ni. Jadi kita tak somai lagu ni. Nabi kata, wa ma tawadha ahadulillah illa rafa'allah. Kalau kita bertawadha, Allah Taala angkat darjat kita. Tak rugi kita. Jangan duduk sombong-sombong tinggi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Uqbah, mahukah kamu jika aku beritahu kepadamu berkenaan semulia-mulia akhlak penduduk dunia dan akhirat? Akhlak tersebut ialah kamu menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu. Ingat dah kan? Faham dah tak makna hubungi silaturahim? Dah faham dah? Apa dia maksud dia? Apa makna menghubungi silaturahim? Makna apa? Makna orang putus, kita sambung. Jangan saya dengan adik-beradik tak pernah putus. Hubungi silaturahim semua. Lah, itu membalas kunjungan. Tapi kita makna hubungi silaturahim bila mereka putuskan. Adik-beradik kita ke makcik kita tak mari ziarah kita, tak pergi mari, kita pergi. Itu makna hubungi silaturahim. Itu baru dapat pahala besar ni. Kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu, orang tak bagi, kita bagi. Dan memaafkan orang yang menzalimimu. Jadi hadis ni kata di Syekh Al-Iraqi, sanadnya lemah, sanadnya dhaif. Diriwayatkan bahawa pada hari kiamat ada penyeru yang akan menyeru, bangkitlah orang yang telah diputuskan ganjarannya oleh Allah. Pada hari itu hanya orang pemaaf yang menzalimi, yang memaafkan orang yang menzalimi sahaja yang bangun. Jadi riwayat ni tadi sudah ada kan? Daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Taala maha lemah lembut dengan hambanya dan dia amat menyukai sifat lemah lembut. Allah akan memberi melalui sikap lemah lembut apa yang tidak diberikan melalui sikap keras ataupun kasar. Jadi dengan sikap kita berlemah lembut dengan orang, kita kasih belah kepada orang, kita mendapat kesan yang lebih besar daripada sifat kasar. Jadi kalau kita pergi nak suruh orang mari tempat kita pergi marah-marah. Siapa nak mari? Mu tak mari aku pukul. Tak. Orang pergi takut ke pukulan. Tapi berapa hari dia nak pergi? Dia pergi dengan takut. Lah, kalau kita lembut dengan dia pergi dengan sebab hati dia suka, maka itu lebih baik. Hadis ini, hadis Anas tadi diriwayat oleh Abu Daud.
Terdapat hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat daripada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah Taala suka bersikap berlembut dalam segala urusan ataupun perkara. Jadi hadis ini Bukhari dan riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain menyebut tentang man yuhramar rifqa yuhramul khair. Siapa yang terhalang dari bersikap lemah lembut, dia akan terhalang dari memperolehi kebaikan. Hadis ini juga dalam Muslim. Tamatlah kita perbincangan kita dalam bab kelebihan lemah lembut, kelebihan bersikap pemaaf. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang datang. Faslun fil haqdi wal hasad, fasal pada penyakit hasad dan penyakit dengki kepada orang. Ini satu penyakit yang berat. Kita akan bincang dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni tak ada soalan Larangan panggil isteri dengan nama mak tu memang jelas, memang tak mahu. Dia termasuk dalam perkara makruh. Dia tak jadi zihar. Tidak kata siapa dia panggil isteri mak ni tidak. Zihar tu adalah lafaz dia yang berlainan. Cuma tidak baik sebab kita nisbahkan satu perkara kepada bukan dia. Kita panggil ibu, jadi seolah-olah macam kita panggil mak. Sama ya. Kalau balik rumah, kebetulan mak kita panggil ibu juga, apa jadi? Ibu, mak jawab dapur. Ya. Bini pun jawab juga. Jadi kalau kita panggil kunyah kat dia tak? Kunyah? Mak dia nama apa? Anak dia nama Anas. Kita panggil Ummu Anas. Tak apa? Kita tu kakak Melayu tak? Mama Anas. Tak apa? Ni sebuah kepada anak. Mak Anas. Boleh? Boleh lah gitu. Tapi panggil mutlak gitu. Mama, mak dia berjawab dapur. Ya Allah, Mama panggil. Macam mana bini jadi mama? Kan? Bini pun panggil abah. Ya. Macam mana dia suami bagi dia abah panggil? Ada juga mak dia dengan pak dia. Itu masalah. Ada juga alasan orang ni, dia kata takut anak tiru. Dia takut anak tiru ni biasa umur sekitar 3 tahun tu. Dia tiru 2-3 hari, lepas tu dia tiru 2-3 hari, lepas tu dia berhentilah. Dia tahu salah. Dia tahu pun. Baik, ada lagi? Yang sama juga. Ya? Jadi kita awak macam mak saya. Kalau dia rupa dia tak ada masalah. Kita kata rupa awak ni. Yang haramnya zihar tu, kamu ni haram seperti mak saya, itu baru jadi zihar. Lafaz zihar Melayu ni tak apa nak ada. Tak apa nak ada sebenarnya lafaz zihar. Sebab lafaz zihar tu jadi lafaz khas. Kita menyamakan keharaman itu kepada dia. Dia bini dengan mak, baru tak boleh. Ada? Ya? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Jadi kita berhenti setakat tu untuk kita pergi kenduri pula nanti. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.